Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bertemu kita semula dalam perbincangan kita berkaitan dengan tajuk solat kita. Rincian melalui hadis baginda Nabi SAW. Referen kitabnya adalah Baharul Mazi juzuk yang kedua, insyaAllah. Bab hari ini yang kedua. Semalam kita bercakap berkaitan dengan permulaan solat, iaitu dalam solat ada halalnya, ada haramnya, dan permulaan takbiratul ihram. Selesai satu isu. Hari ini kita nak masuk dengan lebih detail, iaitu berkaitan dengan bab maja'a fi nashril asabi' indal takbir, iaitu kita ni bab pada mendatangkan kepada kita bila kita nak mengangkat takbir, masih lagi isu takbir, nak mengangkat, itu mulut kita takbiratul ihram itu rukun qauli. Ini kaedah nak angkat tangan ni sunat saja, tapi nak sunat pun dalam kitab ni ada menyebutkan kepada kita bahawa bab ini adalah bab merenggangkan jari-jari jemari ketika mana kita mengangkat takbir, seolah macam ni. Merenggangkan, ini tak merenggang, tapi ini tajuk dia tunjuk kepada tajuk dia saja. Dia kata merenggangkan macam ni. Kita nak pergi dengan lebih jauh. Riwayat hadis yang pertama daripada Abu Hurairah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salat nashara asabi'ahu. Hadisnya tarafnya hasan. Riwayat Imam Tirmizi, bila Nabi SAW, kata Abu Hurairah, dilihatnya adalah Nabi SAW ketika mana Nabi mengangkat takbir itu, Nabi nasyara, Nabi merenggangkan jarinya. Ini hadisnya tarafnya hasan. Riwayat yang kedua daripada Abu Hurairah juga, ada kalanya Abu Hurairah melihat baginda Nabi SAW, anna Nabi SAW kana idza dakhala fi salati rafa'a yadayhi maddan. Ini hadis tarafnya asah, lebih sahih. Dan ini Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi masuk salat, Nabi mengangkat tangannya secara terpacak. Rafa'a yadayhi maddan. Maddan maksudnya terpacak ke atas langit. Tangan ni menunjukkan, adakah terpacak macam ni? Ini pun terpacak juga. Ini pun terpacak juga. Ini pun terpacak juga. Jadi macam mana kaedahnya? Ini sunat. Mengangkat tangan ni sunat. Tapi rinciannya kita nak ikut sifat solat baginda Nabi yang sahih untuk kita amalkan dalam solat kita. Jom kita masuk dengan lebih jauh lagi. Kita melihat rinciannya. Mengangkat tangan waktu takbir itu bagaimana hukum dia? Apa hukum dia kita mengangkat tangan ketika nak masuk takbiratul ihram? Hukumnya adalah sunat. Hukum takbiratul ihram di sini wajib, Allahu Akbar di sini wajib, di sini hukumnya sunat. Ketetapan dalam kitab menurut Imam An-Nawawi mengatakan sunat mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Jelas hukumnya adalah satu perbuatan yang sunat. Kita angkat tangan, kita ikut Nabi, dapat pahala sunat mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kaedah dah? Angkat tangan tu macam mana kaifiat dia? Dalam kitab ni sebut kepada kita, Imam Nawawi jelaskan kepada kita bahwasanya daripada yang masyhur segala mazhab al-jamahir, daripada mazhab-mazhab yang ada, bahawa mengangkat tangan itu membetuli dua bahunya. Di bahu. Macam mana kita nak angkat? Membetuli. Adakah begini? Membetuli. Adakah begini? Nampak kan? Adakah begini? Sebabnya orang perempuan dia angkat takbir dia macam ni. Dia angkat takbir macam ni, yang kita duk faham selama ni lah, betul tak betul tak tahulah kan. Mengangkat tangan macam ni, membetuli. Dan sekira-kira ni dalam kitab ni, saya baca kitab ni, dia kata mengangkat tangan membetuli bahunya dan sekira-kira membetuli bertentangan dengan hujung jarinya akan pucuk telinganya. Hujung jari sini, pucuk telinga sini. Kalau di situ macam ni, kalau di situ macam ni, seolahnya macam ni. Dan dua ibu jarinya membetuli cuping telinganya. Dua ibu jari ni membetuli cuping, ni cuping. Maksudnya macam ni yang setepat dalam kitab ni. Dan dua tapak tangannya bertentangan dengan dua bahunya. Dua tapak tangan ini bertentangan dengan dua bahu yang duduk dalam keadaan sebegini. Nampak? Jadi pergelangan tangan ini sama dengan kepala bahu
dan juga ini dia akan automatik akan sama dengan cuping, dan ini telunjuk akan sama dengan atas pucuk telinga. Ini yang ditunjukkan oleh mazhab Imam Syafi'i daripada penjelasan daripada Imam An-Nawawi. Kaedah kita mengangkat takbir, dan takbir ini sunat, dan ada riwayat yang mengatakan mengangkat tangan membetuli bahu itu adalah begini. Dua riwayat. Tapi yang kita tengok dalam kitab ni menyebutkan begini. So terpulanglah. Benda ni tak payah bergaduh. Benda ni benda sunat saja. Buat apa kita nak bergaduh kan? Ada pandangan A kata macam ni, ada pandangan B kata macam ni, khilaf. So kita terpulang. Kita nak meyakini nak ikut mana. Kata kalau kita yang di Asia Tenggara bermazhab Imam Syafi'i, ikutlah Imam Syafi'i. Imam Nawawi mazhab Imam Syafi'i. Alim dengan mazhab Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita. Senang untuk kita beramal, angkat takbir. Allahu Akbar, ini membetuli bahu, ini membetuli cuping pucuk telinga, ini ibu jari membetuli cuping. Allahu Akbar. Kita pun seronok. Rafa'a yadayhi maddan, batu nasyara asabi', Nabi merenggangkan jarinya. Buka macam ni. Allahu Akbar. Ada hadis juga yang mengatakan, dari riwayat juga daripada Abu Hurairah, ada kala aku melihat Nabi SAW sembahyang itu mengangkat tangannya terpacak begini, dan tapi jari jemarinya tidaklah dikembangkan ataupun dijarakkan macam ni pula. Terpulang. Ada riwayat. So nak ikut yang mana? Terpulang. Kalau kita nak ambil riwayat mengatakan buka, ada hadisnya. Ada riwayat mengatakan nak sini pun ada hadisnya. Nak dikata riwayat di sini pun ada hadisnya. Masing-masing ada dalil. Silakan beramal dengan ilmu yang ada. Tu yang penting. Jangan kita buat ikut suka kita. Allah, ni tak ada. Patut macam ni saja pun tak ada juga. So kalau kita betul-betul nak ikut sunnah Nabi, makanya kita memula takbir itu Allahu Akbar dengan keadaan Allah. Macam ni. Kan? Nampak kan? Dengan keadaan macam ni kita Allahu Akbar. Tak turun pi ni macam ni lagi. Tak turun pi nak qiyam lagi. Ini baru perbahasan takat ni. Allahu. Ni rinciannya, ni sunat sajalah. Tapi kalau kita boleh buat faham, kita sembahyang kita first class. Itu saja yang kita nak. Mengangkat takbir berserta takbir kah? Angkat takbir ini berserta takbiratul ihram kah? Nak angkat ni pun ulama bahas kan. Yang asahnya kata Imam An-Nawawi bahawasanya sunat bermula daripada tangan pun naik. Allahu, dan tidak disunatkan bar itu di sini. Mana Allah tu mula, bar itu kalau tak sempat habis sini pun tak ada masalah. Jadi duduk di sini, nampak kan? Nampak kita nak qiyam kan? Nampak tangan saya seolah macam tu. Okay, kita nak mula Allahu Akbar. Tu dah mendapat sunat. Ini asah pandangan Imam An-Nawawi. Tangan kudung macam mana tangan kudung? Tu jangan duk tanya soalan mampu kan. Tak mampu lah. Soalan tu betul-betul lah tu. Kalau tangan kudung tak boleh nak angkat lah. Cuba mulutnya Allahu Akbar. Itulah. Kalau lah kata takbiratul ihram angkat tangan tu wajib. Orang tangan kudung tu tak sah solat dah. Tu kan? Sebab dia takbiratul ihram di mulutnya saja Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu menghadap kiblat pada waktu takbir. Ya, mengangkat tangan itu disunatkan bahawa adalah tangannya itu kepada menghadap kiblat. Sunat sunat angkat ni. Allah ni. Barulah menepati sunat ni. Dua tapak tangan ni angkat ni menghala kepada kiblat. Lagi. Meletak tangan ni isunya lepas kita angkat tangan, Allahu Akbar tu, bar itu di mana kita nak letak? Ini hak orang duk bergelai tu. Ada yang kata tak dada. Tak dada ni dia kata tu dia ni satu grup ni confirm dah. Apa saya nak sebut malas lah kan. Ada dikatakan kawan ni tak betul lah. Ada yang kata di antara dada dengan pusat letak di sini lah. Ada yang kata di bawah pusat lah. Di mana kedudukannya? Ketiga-tiga tu ada hujah daripada ulama masing-masing. Ada hujah. Tak payah gelai. Benda tu benda sunat sahaja. Benda sunat. So kalau kita nak tepat, kata Imam Nawawi, apabila meletak seorang yang sembahyang itu tangannya kemudian pada takbir, hendaklah letak dia di kedua-dua di bawah dadanya sebelah atas daripada pusatnya. Ini mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Mazhab Syafi'i. Mazhab kita Allahu Akbar, letaknya simpannya ni dada, ni pusat, di antara dada dan pusat simpan kat sini. Qiyam di sini. Ini menepati sunnah. Kata Imam An-Nawawi atau Imam Asy-Syafi'i. Bagi Imam Abu Hanifah, letakkan di bawah pusat. Imam Abu Hanifah di bawah pusat. Depa ni mazhab imam-imam. Maka kita yang tak berapa imam ni, kita mengikut imam-imam.
Jadi jadi macamnya letak di bawah pusat. Ini ada hujah Imam Hanafi. Jangan kata macam-macam. Ini sunat ni semuanya adalah pembahasan para ulama. Dan ada yang mengatakan qaul yang asah bahawasanya apabila diturunkan keduanya hendaklah diletak dengan lembut-lembut, taruh bawah dada sahaja, kemudian letak tangan kanan atas tangan kiri. Itu mengatakan yang sedemikian, turun lembut-lembut, letak di bawah dada sahaja. Yang sebenarnya ini perbahasan ni. Yang kata letak di sini, seingatan saya adalah Imam Malik kan, letak di dada. Tapi tak apalah, itu yang kita nak faham sekarang ni adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, Allahu Akbar, langsung simpan antara dada dengan pusat, letakkan di sini. Mudah sahaja untuk kita beramal. Mengangkat tangan waktu takbir itu apa hikmah dia? Hikmah dia datangkan kepada kita, Imam Nawawi kata angkat tangan, hikmah dia. Waktu kita kata Allahu Akbar, kita buka ni, melepaskan seluruh dunia kita, dan kita mengangkat dan mengambil seluruh diri kita depan Allah Ta'ala. Seluruhnya kita tinggal dunia belakang, kita ambil Allah Ta'ala yang maha besar, letak di depan kita. Allahu Akbar. Itu hikmah dah. Kita melepaskan seluruh genggaman dunia di tangan kita. Itu sahaja pembahasan kita berkaitan dengan topik yang kedua. InsyaAllah jumpa lagi untuk membahaskan tajuk-tajuk yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.